Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa khabar semua? Baik. Sihat? Sihat. Ada yang pernah sakit? Demam? Ada? Ada. Okey. Untuk musim sekarang ni musim itu COVID-19. So kena jarakkan sosial, kena sentiasa pakai mask dan sentiasa cuci tangan dengan bersih. Okey? Okey. So hari ni saya nak ambil kehadiran dulu. Okey. Amni, Saya. Zifa, Saya. Zai, Saya. Su. Saya. Okey. Semua ada? Alhamdulillah. Teruskan meminta. Kerana kalau kehadiran tak cukup, tak boleh masuk final exam. Okey, hari ni hari apa? Isnin. Okay, siapa ingat nama saya? Saya. Apa nama saya? Muhammad Amjad bin Muhammad Zamri. Muhammad Amjad bin Muhammad Zamri. Sebab apa? Sebab tengok kat bawah tu, kan? So, kamu panggil apa saya? Cik An. Encik Amjad. Amjad. Okey, sebelum saya nak teruskan topik kita hari ni, saya nak review ke belakang. Okey, saya nak review ke belakang. Review. Apa yang saya ajak yang minggu lepas? Iaitu apa? Keselamatan dalam Mungkin. keselamatan dalam bengkel. Seorang yang ingat. Okey. Untuk hari ni, siapa ingat kod noh minggu lepas? Sama kod noh minggu ni? Sama. Sama? Sama? Betul sama? Okey, so kod noh kita MC 04 3 2012. Untuk minggu ni, tajuk kita ialah Mission Smart. Okey. So dah sedialah nak belajar dalam apa itu Mission Smart. Okey, saya bagi sedikitlah orang kata apa hint lah kan. Apa itu Mission Smart? Mission Smart ni dia mesti kena orang kata apa? Dalam industri kalau nak welding dia ada Mission Smart. Kalau orang welding tak ada Mission Smart. Mission Smart ni adalah shielded metal welding lah. Dia pakai elektrod. Dia ada mesin-mesin jenis lain. Tapi kita yang tajuk kita hari ni adalah mesin smart. Sebab apa? Dalam bengkel kita adalah mesin smart. Okey. Tujuan pengajaran pelatihan mesti Terangkan spesifikasi misi panas mau. terangkan spesifikasi Misi timpalan timpalan mau. smart. Okey, yang kedua, Nyatakan jenis-jenis nyatakan jenis jenis kabel timpalan. Okey, yang ketiga, uraikan fungsi pemegang elektrod. Okey, hari ini ya yang kita akan belajar. Terangkan spesifikasi mesin timpalan smart, nyatakan jenis-jenis kabel timpalan dan dalam timpalan ada berapa kabel, uraikan fungsi pemegang elektrod. Okey, kita kena tahu spesifikasi dia. Okey, sebelum tu hari ni apa bulan? Mula.
Ya ke? 14 kan 15? 15. 3. Okey. PM yang pertama iaitu spesifikasi mesin kipalan smart. Okey, yang pertama mesin kipalan alat ubah, iaitu dalam mesin dekat mesin dia ada mesin apa? Alat ubah. Ya, mesin alat ubah iaitu dia boleh ubah voltage ke tinggi ke rendah. Okey. Ia berfungsi untuk mengubah nilai voltan iaitu menurun dari voltan 120 hingga 200 ampere hingga 440 ampere ke voltan yang rendah. Okey, macam saya cakap tadi, dia boleh ubah ke voltan rendah ke voltan tinggi. Dia macam apa, radio. Radio dia ada voltan tu. Sama kan. Okey, kebaikan alat ubah ni memberikan hasil yang baik sekiranya mengimpak luli dengan yang bersalut. Atau yang bersalut tu mesin smart lah. Dia pakai elektrod. Okey. Harganya murah jika berbanding dengan mesin kipalan yang lain. Kalau mesin kipalan lain dia automatik, dia ada digitalnya number. Digitalnya number. Okey, yang kita punya jenis lama. Manual punya. Kos perbaikan murah kerana komponennya kecil dan sedikit. Okey, dia sikit ya komponen dia. Kurang berlakunya keliaran harga. Okey, kalau pakai ni dia kurang lah. Orang kata apa? Upstrike sepata. Okey, dia kurang sepata lah. Okey, keburukan lah. Dia ada kebaikan, dia ada keburukan. Okey. Mesti ada keburukan. Keburukan dia tidak boleh menggunakan elektrod tanpa salutan. Okey, contoh elektrod tanpa salutan. Dalam elektrod dia ada salutan dah. Salutan dia tu kalau kita ketuk, dia keluar dia akan pecah lah salutan tu. Bila kita ketuk, lepas tu kita nak welding, dia tak akan cantik lah. Sebab dia tak ada salutan. Okey, yang kedua, mudah berlakunya kejutan elektrik terutama bila bekerja di tempat yang lembap. Ini satu-satunya sebab. Sebab apa? Mesin smart dia tarik voltan yang tinggi. Okey, dia tarik elektrik yang tinggi. Kalau ada basah ke apa ke, kita pergi welding juga, insya-Allah. Okey. Kiau. Dia kejutan elektrik lah. Dia short, dia short. Okey, tidak boleh mengimpal pelbagai jenis logam seperti besi tuangan, tembaga dan aluminium. Okey. Dia tak boleh sebarangan besi lah dia nak welding ni. Dia hanyalah orang kata apa? Kabel steel sahaja. Okey, kabel steel. Okey. Yang kedua, mesin kimpalan arus terus. Apa itu mesin kimpalan arus terus? Ini adalah lakaran mesin kimpalan arus terus. Dari elektrik cucuk ke mesin terus ke elektrod, pemegang elektrod lah. Dia tak ada macam tadi. Yang tadi dia ada alat ubah, dia ada boleh ubah arus kan. Ini tak ada. Ini dah terus. Okey. Mesin kimpalan arus terus. Mesin ini digunakan untuk mengubah arus elektrik dari arus ulang alik kepada arus terus. Yang saya cakap tadi, dia mengubah. Maksudnya dia tak ada arus ulang alik. Dia arus terus dari elektrik yang ibu punya tu terus main masuk mesin. Okey. Alat ini mengandungi alat ubah dan arus silikon atau silinium untuk menukar arus ulang alik kepada arus terus atau bergerak ke satu arah. Okey, dia ada juga mengandungi alat ubah, tapi mesin arus terus ni kebanyakan dia direct lah dari ibu elektrik ke mesin. Okey. Ini mesin kipal arus terus. Okey, kebaikan dia, operasinya senyap. Senyap. Kita masuk bengkel pun tak tahu. Dia ni welding ke tak welding? Mesin senyap sangat. Begitulah contoh kan. Okey. Kos menggunakan mesin rendah. Boleh menggunakan semua jenis elektrod dan mengimpan pelbagai jenis logam. Inilah kebaikan mesin arus terus ni lah. Okey. Dia boleh mengimpan semua jenis elektrod dan semua jenis logam.
Untung pakai mesin ni. Okey, keburukan dia. Harga yang didapati tidak stabil. Okey, harga yang tidak stabil. Contoh kita wedding, kadang-kadang dia tinggi, kadang-kadang dia tenggelam, kadang-kadang dia berlubang. Okey. Mudah je berlakunya keliaran harga. Okey, macam saya cakap tadi, dia akan ada kecacatan lah. Kecacatan timpalan, orang panggil sepata apa semua tu lah. Okey, seterusnya mesin timpalan generator ataupun jana kuasa. Siapa nak tengok mesin generator? Ya, dekat pasar malam. Okey. Dekat pasar malam kecil ke besar dia? Ada kecil dan besar. Ada kecil, ada besar. Okey, ini bukan dekat pasar malamnya. Ini bukan dekat pasar malam. Ini mesin generator kimpal. Kimpalnya. Okey, mesin kimpal jana kuasa. Mesin jana kuasa dipisahkan kepada dua bahagian, iaitu pacuan enjin dan motor elektrik. Mesin generator ni, mesin kimpal generator ni dia ada dua jenis. Boleh orang kata boleh berjalan lah. Bukan berjalan itu. Maknanya running. Okey. Satu enjin motor, satu motor elektrik. Dia ada dua jenis. Kalau elektrik tak ada, kita boleh guna enjin motor. Bahagian pacuan enjin menggunakan bahan api seperti diesel yang mana bertujuan memutarkan motor. Dia macam enjin motor lah. Enjin lori. Lori pakai diesel. Okey. Bahagian motor elektrik pula akan mengeluarkan arus dan menurunkan semua kepada arus terus kepada voltaj yang rendah. Okey, dia pakai arus terus juga. Tapi menggunakan voltaj yang rendah. Dia tak macam mesin arus terus tadi. Mesin arus terus tadi daripada ibu terus mesin atulah karan dia. Kalau hak ni dia tapis dulu sampai dekat elektrod ni, dia jadi arus rendah. Faham? Okey. Kebaikan mesin ni, semua elektrod boleh digunakan. Harganya stabil dan lembut. Boleh dan mudah dibawa ke mana-mana tanpa menggunakan bekalan kuasa elektrod. Contoh kita nak pergi wedding atas bukit, mana nak cari Elektrik. Ya, cari elektrik kan. So kita boleh guna enjin motor. Guna diesel saja. Okey, keburukan dia, operasinya sangat bising. Bising tak? Kalau dekat pasar malam bising tak? Bising tu. Bising. Kos penyelenggaraan yang tinggi. Sebab apa? Sebab dia ada motor enjin. Sebab dia pakai dua jenis aliran. So komponen dia tu banyak lah. Okay, selalu terjadi letupan arka magnetic arc blow. Arc blow ni contohnya kita tengah wedding, meletup pam. Kita tengah wedding pam. Dia meletup itulah. Tengah wedding, kalau kita wedding dia lembut kan, tapi dia akan meletup pam. Yang mesin ni meletup pam. Dia sepata dia, api dia tu yang kalau kena kulit dia akan bakar lah. Tu dalam dalam bengkel kipalan mesti kena pakai safety kan, glove, kasut safety. Okey. M yang kedua. M yang pertama okey Okey, M yang kedua lah, jenis-jenis kabel kipalan semau. Kabel kipalan semau terbahagi kepada dua, iaitu kabel elektrod dan kabel bumi. Kenal kabel elektrod dan kabel bumi? Tak kenal? Okey, memang saya lebih kenal. Okey, inilah kabel elektrod. Dia ada muncung, dia ada kapit. Okey. Kabel elektrod adalah satu aksesori mesin kipalan yang penting. Okey, dalam satu-satu mesin, kalau tak ada kabel elektrod ni, tak berfungsi lah nak kipal. Tak boleh nak kipal kan, tak ada bunga elektrod. Kalau ada kabel bumi pun, tak ada kabel elektrod, tak boleh bawa-bawa, tak boleh nak kipal. Ia berfungsi sebagai pemegang elektrod. Ya, dia pemegang elektrod. Ini kapit. Kita tekan dia, sini buka, kita buat elektrod sini. Okey. Pemegang ia pula untuk menghindari dari terkena renjatan elektrik. Okey. Ini plastik. Okey, plastik. Dia bukan besi, dia plastik. Dia tahan panas. Okey. Clear?
Okey, yang kedua, kabel Bumi. bumi. Kabel bumi pun dia ada kapit. Tapi ini besi. Okey, kabel bumi adalah sambungan elektrik di antara elektrod dan bekalan kuasa. Ini dia menyalurkan elektrik ke bahan kerja kita. Kalau tak ada dia, ada kabel bumi, ada kabel elektrod, tak berfungsi juga kipas kita. Okey? Sebab dia mengharuskan elektrik. Menyambungkan benda kerja logam asas dengan bekalan kuasa. Macam saya cakap tadi. Okey? Okey, aim yang kedua okey. Okey, kita masuknya aim yang ketiga, iaitu uraikan fungsi pemegang elektrod. Fungsi pemegang elektrod. Kabel kimpalan. Kabel kimpalan digunakan untuk aliran arus elektrik dan sumber elektrik ke mesin kimpalan atau mesin kimpalan dan elektrod dan jisim. Okey. Kabel kimpalan dia mesti kena cucuk dekat mesin semau. Kalau tak cucuk, dia takkan ada arus elektrik. Dia takkan ada kuasa dah. Sebab dia ada satu sambungan, dia ada minus dengan plus. Okey. Plus kabel elektrod, minus kabel bumi. Okey. Yang kedua, pemegang elektrod. Pemegang elektrod berfungsi sebagai memegang elektrod hujung, bukan besar leput, dan juga mesti mengalir arus dari kabel elektrod ke elektrod. Okey. Dia ada kuasa, dia ada elektrik untuk menyalakan elektrod tu. Dia main, orang kata apa, arus tu. Kita pegang elektrod, kita pegang dia, kabel elektrod pegang. Dia letak kat besi, dia akan menyala lah. Sebab arus elektrik ada dekat kabel tu. Okey, sifat bagi pemegang elektrod. Ia ringan dan seimbang, dapat mengurangkan kepenatan apabila digunakan. Okey, dia ringan. Dia tak berat mana pun, dia ringan saja. Kalau ada setengah, dia boleh buat one hand, welding one hand. Ada setengah, dua hand. Okey. Ya, seterusnya tidak cepat panas. Okey. Boleh memegang dan melepaskan elektrod dengan baik. Okey. Dia ada, bila kita pegang tu, memang dia clamp betul-betul. Dia tak goyang. Kalau kita pegang dah tu, elektrod pegang, kabel elektrod pegang, dia tak goyang lah. Elektrod dia tak goyang lah. Okey. Sebaik-baiknya pemegaan dilengkapkan dengan penebak. Okey, penebak dia ada orang kata apa? Wire apa, tembaga dah kan. Bahagian pengapit dibuat daripada copper atau brass. Yang kapit dia pegang, buka kapit dia tu. So tu dia takkan cepat lebong lah. Kalau panas tahu mana pun dia takkan cepat lebong. Okey, sebab-sebab pemegang elektrod menjadi panas. Ada agak sebab-sebab dia menjadi panas. Okey. Sambungan pemegang elektrod pada kabel longgar. Okey, maksud saya kabel elektrod nak cucuk ke mesin semau longgar. Longgar. Kita tak pulas habis lah. Dia selalunya kena pulas bagi ketak. Ni tak, dia pulas sikit lah. Itu dia akan menyebabkan pemegang elektrod panas. Menggunakan pemegang elektrod yang ampere yang rendah berbanding arus mengipas yang tinggi. Okey. Contoh, kita pakai elektrod saiz besar. Mesin kita buat arus rendah. So dia tak support tau. Bila dia tak support, dia akan jadi panas. Pemegang tu akan jadi panas. Okey? Faham? Dia ada efek Efek dia panas lah. Dia panas lah. Dia takkan lebok, dia panas lah. Dia panas kita tak kena pegang lah. Walaupun kita pakai glove pun, dia akan rasa panas lah. Okey, rahang atau jaw pemegang elektrod kotor. Kotor tu kerana dia jadi apa, hitam-hitam lah kan, sebab dia terbakar kan. Hangit lah. Okey. Sekian. Terima kasih. Ada yang tak faham? Faham tak? Faham tak? Okey, kalau faham, saya nak edarkan kertas penerangan. Kamu baca dan kamu faham. Oh, tak cukup satu weh.
Saya beri kamu 3 minit untuk baca. Kalau ada apa-apa yang tak faham, boleh bagi tahu saya. Okey. Simpan kertas penerangan, simpan bawah meja. Simpan. Okey, dah. Okey, saya nak tanya kamu. Mesin, spesifikasi mesin kipasan semau ada berapa? Ada 2. Iaitu arus terus dengan alat ubah dengan arus terus. So, yang pertama selesai. Saya harap kamu faham lah. Okey. Dalam mesin semau, dalam kipalan dia ada kabel kipalan. Kabel kipalan ada berapa? 2. Ada 2. Iaitu bumi dengan elektrod. Bagus. Yang kedua pun tercapai. Okey. Fungsi elektrod. Kenapa dia cepat panas? Sebab tak lekat elok. Sebab tak lekat dekat longgar. Dia longgar dekat mesin semau. Yang ketiga pun tercapai. So saya harap kamu ingatlah sampai bila-bila ya. Okey. Saya akan bagikan kertas tugasan untuk kamu jawab. Saya harap kamu bersedia. Kamu ingat kan apa yang saya cakap tadi? Okey, saya akan edarkan dan jangan buka lagi ya. Tunggu arahan saya. Dia tengok penerangan adik. Tak boleh. Tak boleh tengok kertas penerangan. Okey. Buka soal yang pertama. Kertas tugasan ini bertujuan untuk memantapkan lagi pengetahuan dan kefahaman pelatih mengenai struktur mesin kipasan semau, jenis-jenis kipasan dan fungsi pemegang elektrod. Okey. Kertas tugasan ini mengandungi 3 bahagian, iaitu bahagian A dan bahagian B. Soalan berpandukan kertas penerangan yang saya bagi tadi. Okey. So, jawab semua soalan di bawah tanpa merujuk kertas penerangan. Anda faham? Okey, saya bagi masa 3 minit untuk jawab. Okey, dah selesai? Okey, masa tinggal 1 minit lagi. Kamu jawab elok, perhati elok. Okey, saya nak kutip. Semua siap dah? Ha? Masa sudah tamat ha? Bagi masa saya 1 minit untuk saya semak ha? Okey, apa yang saya dapati semuanya boleh jawab dengan sempurna, walaupun ada sedikit-sedikit lah yang kamu perlu menyemak lagi lah. Okey. So apa yang saya harap untuk tajuk kali ini kamu balik dan fahami. Sebab apa? Kamu belajar dalam bahagian kimpalan. Okey, sebab mesin semau adalah satu-satunya komponen yang penting dalam kimpalan. Okey. So untuk tajuk minggu hadapan kita akan masuk spesifikasi mesin grinding.
Ya, spesifikasi mesin grinding. Apa itu mesin grinding? Okey. So balik kamu tengoklah nota dalam Facebook ke ataupun dalam Google ke. Kamu baca, minggu depan saya akan tanya serba sedikit apa yang kamu baca. Okey. So saya harap apa yang saya ajar ni kamu faham dan kamu hadamlah. Okey, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan sesi pada kali ini. Assalamualaikum. Ada.